السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Segala kepujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat serta petunjuk daripadanya, dengan diturunkan Al-Quranul Karim, memandu dan membimbing kalangan manusia sehingga jelas matlamat kewujudan di alam dunia, lalu beramal dengan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Golongan inilah orang-orang yang akan mengecapi nikmat, kebahagiaan dan keselamatan hidup di alam dunia, apatah lagi mendapat jaminan kebahagiaan dan keselamatan hidup di alam akhirat. Orang-orang yang meninggalkan petunjuk wahyu yang Allah Ta'ala turunkan, pasti kehidupan mereka dilanda kehinaan dan huru-hara, bukan hanya di dunia, termasuklah kecelakaan dan neraka hidup di alam akhirat. InsyaAllah kita sambung pengajian tafsir kita pada malam ini. Masih kita dalam surah An-Nisa ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Maksudnya, sesungguhnya penerimaan taubat itu disanggup oleh Allah hanya bagi orang-orang yang melakukan kejahatan disebabkan sifat kejahilan, kemudian mereka segera bertaubat. Maka dengan itu adanya dua sebab mereka diterima Allah akan taubatnya. Dan ingatlah Allah senantiasa mengetahui lagi maha bijaksana. Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan.
hingga apabila salah seorang daripada mereka hampir mati, berkatalah dia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini. Sedang taubatnya itu sudah terlambat. Dan demikian juga halnya orang-orang yang mati sedang mereka tetap dalam kekafiran. Orang-orang yang demikian, kami telah sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan. Dan janganlah kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka, kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah kamu dengan mereka, yakni isteri-isteri kamu, dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah pula kamu terburu-buru menceraikannya, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebajikan yang banyak, yakni untuk bagi kamu pahala. Dan jika kamu hendak mengambil isteri baru untuk menggantikan isteri yang lama yang kamu ceraikan, sedang kamu telah pun memberikan kepada seseorang di antaranya, yakni isteri yang diceraikan itu, harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun daripada harta yang diberikan itu. Patutkah kamu mengambilnya dengan cara yang tidak benar dan menyebabkan dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu tergamak mengambil kembali pemberian itu, padahal kasih mesra kamu telah terjalin antara satu dengan yang lain, dan mereka pula isteri-isteri kamu telah pun mengambil perjanjian yang kuat daripada kamu. Surah An-Nisa ayat 17 hingga ayat 21. Ayat yang kita baca pada malam ini masih lagi merupakan kesinambungan pada ayat yang lalu. Bagaimana ayat yang lalu Allah Ta'ala mendedahkan mengenai had-had, batas-batas hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjamin kehidupan para penganut agama Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya, dan kepada seluruh manusia yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala menciptakan sesuatu dan mentakdirkan akan sesuatu perkara, di sana ada pelajaran dan hikmah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada para makhluknya. Dan begitulah Allah Ta'ala nyatakan pada ayat yang lalu berkenaan dengan ganjaran orang-orang yang taat, yang menuruti sempadan batas yang Allah Ta'ala tetapkan. Dan Allah Ta'ala nyatakan juga akibat orang-orang yang mengingkari dan melanggar sempadan dan batas yang Allah Ta'ala tetapkan, sebagai panduan kepada orang-orang yang beriman. Dan begitulah disambung pada ayat yang kita baca sebentar tadi, rentetan orang-orang yang terlanjur dalam melakukan kesilapan, yang sudah pasti manusia Allah jadikan di sana mereka adanya nafsu syahwat, di mana nafsu syahwat bila gagal dikawal maka dia akan terjerumus kepada dosa. Nah, inilah ujian bagi manusia. Dan itulah Allah sebut dalam surah Al-Mulk
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang mentakdirkan ke atas kamu kematian dan kehidupan untuk menguji ada ujian-ujian. Ujian-ujian ini berbeza mengikut kadar iman. Sebab Allah Ta'ala sendiri nyatakan pada ayat yang lain, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah cukup dengan kamu mengisytiharkan diri kamu beriman sedangkan kamu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Menyedari hakikat tersebut, maka apabila manusia gagal mengawal nafsunya, gagal untuk mematuhi suruhan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila jiwanya lemah pengamatan terhadap perintah Allah, maka golongan inilah yang terjerumus kepada perkara yang salah ataupun melanggar sempadan yang Allah Ta'ala tetapkan. Walaupun demikian, Allah Ta'ala tidak meletakkan satu penghukuman yang mutlak. Di sana Allah Ta'ala adanya bagi peluang dan ruang terhadap golongan yang lemah iman ini, dan diberikan suatu galakan dan juga satu motivasi. Di sebalik ayat ini yang kita baca, ayat 17, apabila terlanjur melakukan kesilapan, tidak bermakna ianya berterusan dan kekal sehingga kematian. Sebab itulah Allah Ta'ala memberi penekanan dari sudut taubah. Innamat taubatu 'ala Allahi lillazina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya penerimaan taubat itu diterima Allah hanya bagi orang-orang yang melakukan kejahatan disebabkan oleh sifat kejahilan, kemudian mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan tersirat yang Allah nyatakan bahawa Allah Ta'ala menjelaskan bila waktu taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan juga bahawa taubat dari dosa akan diterima ketika mengejarkan dosa dalam keadaan jahil, dalam keadaan dia tak tahu itu satu dosa yang dia lakukan. Berbeza dengan orang yang sudah sedia maklum itu dosa, dia tebang juga buat. Dia tahu dah itu satu perkara yang terkutuk ataupun dimurkai Allah, maka dia tebang juga buat. Maka ini kedudukan dia lain. Tapi nisbah pada saat dosa yang dia lakukan ini bukan disebabkan oleh perancangan yang dia nak buat dosa. Bahkan bukan atas dasar dia ni tahu perkara itu dosa, sebab dia jahil tak belajar, maka dosanya hanyalah dosa atas kejahilan dia. Tapi bila dia tahu akan kesilapan dan dosa itu, lalu dia bertaubat dalam keadaan penuh penyesalan dan tidak mahu kembali mengulangi kesilapan tersebut ataupun dosa tersebut, maka sebab itulah Allah Ta'ala meletakkan satu pengharapan di sini ataupun satu jaminan dan janji Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat bagi orang-orang yang melakukan dosa dan kejahatan disebabkan oleh kejahilan dia, disebabkan oleh dia tak tahu akan kesilapan tersebut. Maka atas dasar itu di sana menunjukkan sifat Allah yang maha pemurah, yang maha pengampun. Bahkan kita seringkali mengulangi sifat Allah yang maha pemurah dalam sembahyang kita. Dalam suratul Fatihah kita sebut, kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah yang pemurah, sifat Allah yang penyayang. Pemurahnya Allah Ta'ala, kalau kita salah guna pun, silap guna pun,
Dari sudut perhitungan nikmat, Allah tak pernah berkira nikmat kepada kita. Pemurahnya Allah Ta'ala, walaupun terlanjur kita, bila kita minta ampun dan sedar dengan penuh keinsafan, Allah bermurah hati dengan membuka pintu taubat kepada para makhluknya. Bukan hanya Ar-Rahman, tetapi Ar-Rahim, penyayang, dan juga Al-Ghafur, yang memberi keampunan kepada para makhluknya. At-Tawwabur Rahim. Maka sebab itulah, itu antara kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah pada ayat ini memberi pengharapan kepada para orang-orang yang beriman. Sudah pasti orang yang beriman saja yang mengenal erti taubat. Orang yang tak ada iman, maka dia kekal dengan kejahatan dan kejahilan dia. Dan perakhiran hidup mereka tak sempat untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Contoh apa yang berlaku dilakarkan dalam Al-Quran. Apa yang ditimpakan kepada Namrud. Sedangkan Nabi yang diutuskan Allah kepadanya, Ibrahim AS, sudah menyeru dan memberi penerangan supaya beriman kepada Allah dan meninggalkan amalan kezaliman, kejahatan yang dilakukan itu. Maka degilnya dia tidak mahu berubah, dan dalam keadaan dia kekal dengan kezaliman, kejahatan dan maksiat yang dilakukan itu, Allah Ta'ala matikan dia dalam keadaan bawa dosa kepada Allah Ta'ala. Dia tidak mahu bertaubat kepada Allah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan berkaitan dengan golongan yang sengaja pilih jalan yang tak betul. Mereka sengaja memalingkan hati mereka. Apabila golongan yang sengaja memalingkan hati daripada kebenaran, mereka inilah orang-orang yang Allah sebut dalam suratul Fatihah juga. Pada penghujung suratul Fatihah, kita minta berlindung, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta berlindung dengan Allah agar dijauhkan kita termasuk golongan yang dimurkai Allah, golongan yang dimarahi Allah, golongan yang tak disukai Allah. Siapa dia? Al-Maghdub. Siapa Al-Maghdub? Allah Ta'ala, para ulama tafsir menyebut Al-Yahud wan Nasar, orang-orang Yahudi dan Nasar. Siapa orang Yahudi dan Nasara ini? Ialah mereka orang-orang ahli kitab, orang yang belajar, orang yang kenal Allah, orang yang tahu hakikat dosa, hakikat pahala, halal, haram, syurga, neraka. Dia reti belaka, tapi dia masih lagi pilih jalan yang menyimpang daripada apa yang Allah Ta'ala gariskan. Maka dia sengaja pilih. Bila dia pilih untuk tidak mengikuti dan taat terhadap perintah Allah dan Rasul, termasuk apa yang Allah jelaskan dalam surah As-Saff, falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Falamma zaghu, apabila mereka itu berpaling, sengaja tak ambuh tengok, tak ambuh bawa diri dia kepada keinsafan, tak ambuh bawa diri dia kepada rasa takut dan gerun kepada Allah, tidak mahu tunduk terhadap suruhan dan perintah Allah. Zaghu, mereka berpaling. Maka bila mereka berpaling daripada ayat Allah, maka Allah Ta'ala sebut azaghallahu qulubahum. Allah palingkan hati mereka. Allah palingkan hati mereka. Tidak lagi mereka nampak hidayah. Lalu mereka kekal dalam melakukan kejahatan, kekal melakukan maksiat, kekal melakukan dosa, kekal lawan perintah Allah, lawan rasul-rasul, lawan nabi-nabi, lawan alim ulama, lawan kebenaran. Sedangkan mereka cerdik pandai, mereka ada akal, mereka boleh menganalisa maklumat, mereka boleh bezakan baik buruk. Tiba-tiba mereka sengaja. Sebab apa? Hawa nafsu menguasai dirinya. Akhirnya akal yang cerdik, yang sepatutnya membawa diri kepada kemuliaan, maka bila berpaling daripada hidayah,
maka akal cerdik pun jadi tak berapa nak cerdik. Orang Terengganu kata nampak akal cerdik pun tapi bodoh ketok. Ni orang Terengganu panggil. Sebut dak cerdik dengan bodoh ni lebih kurang ni makna. Cuma dak cerdik ni lembut sikit. Sebut bodoh kok ngat nyetok selalu. Itu pasal kita. Dan itulah fungsi nilai spiritual, kerohanian. Sebab itulah dititik beratkan kita ini kalangan hamba-hamba Allah mesti menjaga hubungan dengan Allah. Hablum minallah. Tujuan dia apa? Nak jadikan hati itu ada sensitivity. Dia ada rasa macam kepekaan. Dia mari terasa dia sedang buat silap dan dosa. Maka orang beriman ni bila dia salah buat dosa, dia mari selalu rasa tak sedap hati. Itu tanda dia beriman. Contoh, kita ambil kehidupan harian kita sudah. Ni kan model orang kita pengguna jalan raya kan, walaupun lepas lulus lesen pun tapi duduk atas jalan raya duduk reti basa dia panggil. Satu benda yang saya sensitif atas jalan raya ni apa dia? Bila duduk nak tukar lane, nak tukar lain, masuk kanan tiba-tiba tak wis segenar. Ataupun daripada kanan nak masuk kiri tak wis segenar. Saya cukup pantang orang gitu. Ataupun duduk lane kanan untuk laluan orang nak cepat nak laju, dia duduk balik kanan. Bagi api pun belakang buat dak reti macam lembu kenyang. Rupa-rupa bila kita potong dia tengok tangan duk main tek-tek WhatsApp. Nak siku rasa orang jenis gini. Ni saya dia sebut ni sambil tegur jugalah kalau ada orang terbuat. Yang terbang buatlah maknanya. Sebab ini kesilapan masyarakat kita yang sudah imun terbiasa dengan budaya yang negatif. Tanpa dia sedari, tindakan dia itu membawa risiko dan bahaya kepada orang lain dan memudaratkan orang lain. Tapi bila kita ni nak khabar bila ada secebis iman ni, nak marah dia ni tak sakira, mulut kata Allah dak tibasa sungguh. Kata lembu kan marah. Lepas mari timbul tu mari Allah tak baiknya, astagfirullahalazim. Tu nak khabar bila mana iman ni peranan dia apa dia? Sebagai sensor. Dia ada timbul sensitif, dia peka, dia terasa silap buat. Maka bila sedar akan perkara tersebut, maka dia cepat-cepat beristighfar, memohon ampun, minta maaf. Ya Allah, salah ya Allah, salah kata nak molek sikit ke orang. Dah itu contoh paling ringan. Tu dak sebut lagi jenis hak bahasa pongoh sikit lagi, dia gasik lalu kereta orang. Dah. Dia potong tu letak tu apa aje. Ada juga model jenis nakal sikit. Ada hak model gitu. Tapi sebut jenis kategori yang ringan saja ni. Kalau duduk dekat tempat-tempat yang hak tak biasa main atas jalan raya ni begitulah. Maka nak beritahunya apabila nilai iman itu ada segar dalam hati dan sanubari manusia, bila dia tersalah langkah ataupun menjangkaui sempadan batas yang Allah Ta'ala murka, yang Allah marah, maka dia timbul rasa apa? Rasa takut, dia rasa bersalah. Maka orang inilah termasuk pada ayat ni. Ataupun dia pergi satu tempat tu dak niat nak masuk kelab malam. Dia pergi lalu situ nak pergi tempat lain, tiba-tiba kawan-kawan ni kuat sangat pengaruh dia, heret sama masuk ke disco dan sekarang danduk contoh. Duk gelak-gelak sekali dengan GRO lah apalah yang ada situ. Dan masa itu macam-macam lah, wasok mata pun boleh dosa, tangan pun boleh dosa, hidung pun boleh dosa, macam-macam boleh dosa. Maka dia dak plan nak buat benda jahat tadi, maka bila tersangkut dengan kesilapan dosa tadi, maka dia sedar, dia beristighfar, dia terus tinggalkan tempat tersebut. Maka inilah yang dimasukkan Allah pada ayat yang kita baca. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'. Bila mana dia tak sengaja dan kadang dia jahil, dia tak pernah ada nak rancang nak buat satu dosa tadi, maka bila dia sedar, summa yatubun, kemudian dia bertaubat, min qaribin, di atas
dasar dia ni iman yang ada sensitif, peka lagi terhadap kesilapan tadi, faulaika yatubullahu alaihim, maka Allah Ta'ala kata dengan adanya dua sebab itu maka taubatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud ayat. Saya ambil analogi yang supaya kita mudah faham. Wa kana Allahu aliman hakima, dan ingatlah Allah senantiasa mengetahui lagi maha bijaksana. Ini berbeza dengan orang yang memang sengaja plan, rancang nak buat dosa. Hak tu, hak jenis gini ni kategori dia lain dengan ayat. Dia dah sengaja plan nak buat jahat, kemudian dia buat jahat, betul-betul buat jahat, dan dalam masa yang sama dia sedar akan kesilapan dia, tapi dia tak bertaubat sepenuhnya. Tak apa, lambat lagi orang mati, buat lagi. Sebab apa? Syaitan duk bisik dah apa, dah apa dia mari. Dah apa, muda lagi, lambat lagi mati adat dia, baru 20. Roliknya mati 60, 70 mati lah. Tanya dia, mudah mu tahu bila mu nak mati? Itu hikmah Allah jadikan mati ni rahsia. Allah tak jadikan mati ni termaktub pada tarikh tertentu untuk kita secara terbuka hijabnya akan rahsia tersebut. Kalau tarikh lahir rasa bimbang lah, kita dah ingat pun ada jom peringat dah, atau WhatsApp atau reminder dan sebagainya untuk peringatkan kita punya tarikh lahir. Tapi tarikh mati Allah sengaja rahsiakan. Hikmah dia ialah di sinilah untuk lihat sejauh mana nilai keimanan. Nilai keimanan kita atas dasar iman ni, atas banyak mana pengorbanan usaha yang dia buat, persiapan bekalan dia nak bawa, nak jumpa dengan Allah. Kalau dia dalam model keadaan buat dosa, dia sedar dosa tapi buat lagi, ulang lagi, orang inilah yang Allah Ta'ala nyatakan falamma zaghu azaghallah. Bila mana dia palingkan diri dia daripada kebenaran, maka Allah palingkan hati dia. Terang-terang Allah Ta'ala kata ini satu tuntutan dan kewajipan. Tegakkan hukum, tegakkan syariat, mesti laksanakan segala apa yang diperintahkan Allah. Tiba-tiba kita ni atas dasar nak kepentingan duniawi, nak kepentingan peribadi, kita sengaja pinggirkan, abaikan perintah-perintah yang menjadi tuntutan wajib ke atas kita, maka orang yang demikian juga termasuk pada ayat falamma zaghu azaghallah. Orang jenis gini, dia taubat main-main, bukan taubat sungguh-sungguh. Mula-mula orang jenis gini, dia mari sedar sekejap dosa dia, silap dia. Kemudian dia rasa seronok dengan hiasan-hiasan atas kesilapan dia itu, dengan kealpaan, kelalaian. Capur pula keliling kelalang, saing rodong kawan-kawan, dia kata tak apa rengang je tu, jaga baik, rengang. Akhir sekali parok sekali. Dia mari lupa diri dah, tak kenal dah. Macam pokok Bani Israel ahli kitab, bila saat mereka ni menjadi apa dia? Liability, bebanang kepada Nabi Musa. Di saat Nabi Musa ajak mereka berjihad, bangkit lawan siapa dia? Jabbarin, tentera musuh yang begitu terkenal dengan kuat dan bengisnya nak masuk tawan Baitul Maqdis, bumi Palestin. Nabi Musa ajak golongan Bani Israel ahli kitab tadi, Yahudi tadi, untuk bangkit berjihad. Sedangkan mereka ini sudah tahu kebenaran Nabi Musa, sudah tahu tuntutan dan kelebihan berjihad. Sebab mereka pernah ada pengalaman berjihad bersama Nabi Musa, meruntuhkan dan menumbangkan kerajaan Fir'aun ketika mereka dizalimi di bumi Mesir saat dahulu. Namun bila sudah melepasi kejayaan, maka mereka berjaya mengalahkan Fir'aun. Maka bila sampai di bumi Palestin, mereka bina kehidupan baru, mereka kecak nikmat-nikmat yang banyak, mereka dapat segala apa yang mereka cita-citakan itu. Satu masa Allah uji supaya mereka berkorban untuk berjihad, berkorban untuk menegakkan agama Allah. Lalu mereka dalam keadaan sengaja mengabaikan perintah dan suruhan serta kewajipan yang jatuh kepada mereka itu. Lalu Allah palingkan hati mereka. Namun apa kaitan dengan kita? Zaman kita berulang sejarah yang sama.
Allah sebut dalam Quran kisah-kisah ayat-ayat yang kita bacakan tadi untuk apa? Fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pengajaran dan pedoman wahai orang-orang yang ada akal fikiran. Orang-orang yang ada akal fikiran, apa dia? Ambil pelajaran daripada peristiwa tersebut. Kita hari ini dalam keadaan ada golongan yang cerdik pandai, ilmuwan yang bertaraf, lulusan apa paling tinggi ni, doktor, PhD, falsafah. Tapi bila lompang, lemah penghayatan terhadap ruhiyahnya, hubungannya dengan Allah dengan sebenar-benarnya, maka mengutamakan kepentingan peribadi, kepentingan pangkat, kepentingan duniawi mengatasi kepentingan untuk menjaga hak Allah, maka pilih jalan yang singkat. Yashtaruna bi ayati thamanan qalila, lalu mereka beli dunia dengan agama tadi dengan harga yang sedikit, untungnya yang sedikit saja, walaupun dia dapat jutaan, bilion, triliun untuk atas pulangan dia di dunia ini, tetapi dia menggadaikan agama, prinsipnya sebagai orang Islam yang beriman, hakikatnya dia pada hari akhirat jatuh miskin papa kedana di hadapan Allah. Ini yang perlu kita faham. Dan bila dipilih jalan tersebut, maka taubatnya dalam keadaan ibarat hujung tanduk, sebab dia tersalah pilih jalan yang tak betul. Maka sebab itulah dari sudut ayat ini begitu menginsafkan, supaya kita dalam keadaan berwaspada, dalam keadaan tidak merancang untuk melakukan kejahatan, tapi kalau tersalah melakukan kejahatan dan dosa, maka di sanalah peranan iman yang hidup dalam diri kita, dia akan membawa kita kepada rasa terpanggil untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dah jatuh pada satu bab yang lain atas kejahatan, sebagaimana yang Allah huraikan pada ayat ke-18, walaisatit taubatu lillazina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana walallazina yamutuna wa hum kuffar. Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan. Ini nisbah orang yang mengulangi kejahatan demi kejahatan. Dia sedar dia buat jahat, kemudian dia buat main dengan taubat, dia buat jahat lagi, dia buat jahat lagi, mengulangi. Kenapa dia mengulanginya? Sebab dia dalam merasakan diri ni rasa panjang lagi umur hidup. Dia kata gitu. Dia rasa dan barangkali dan lagi hujung-hujung lagi kan, mari sedar tu insaf tu. Oh jangan, itu sebenarnya asyaitan yang sedang allazi yuwaswisu fi sudurinas. Syaitan yang sedang menggoda kita dengan meragu-ragukan hati kita, supaya tidak yakin dengan ketetapan terhadap perintah Allah Ta'ala tadi. Sebaliknya, kita terkesan dan terpengaruh dengan hiasan-hiasan dunia tadi, sehingga tanpa disedari bukan dosa tadi mudarat ke atas diri kita, tetapi mudarat kepada orang yang lain, mudarat kepada agama, mudarat kepada bangsa, mudarat kepada negara dan sebagainya. Ini satu tahap yang amat-amat kita bimbangkan. Kalau nisbah tengok pada zaman dan tempat negara kita hari ini, nampak gaya ada mirip-mirip berlaku dah. Ada dah berlaku. Sehingga ada orang yang sanggup menggadaikan dengan tindakan yang dilakukan itu tanpa dia sedari, ataupun dia sedari, sama ada sedar tak sedar, maka itu dia hak dia dengan Allah Ta'ala. Tapi hakikatnya pada zahir apa yang dilakukan itu seolah-olah sedang memberi ancaman kepada kedaulatan agama bangsa dan negara. Hari ini hangat diperkatakan berkenaan dengan Aisyah. Orang tanya Aisyah ni apa benda kat Ustaz Kat saya pun tak tahu Aisyah ni apa. Tak. Tapi bolehlah huduh-huduh setakat kita cek-cek apa benda Aisyah ni. ICERD. Dia
perkataan, ringkasan perkataan Inggeris, istilah ataupun nama kepada satu program, bukan program lah, satu bentuk dia International Convention. I itu International, C Convention on the Elimination of all forms of racial discrimination. Ni orang kata gitulah. Orang kata gitu. Tak maknanya. Maka maksud dia apa dia? Ianya ialah merupakan convention antarabangsa mengenai penghapusan semua bentuk diskriminasi kaum. Bila mana perkara ini ada orang yang tak teliti dan cakduh, orang kata, tak sensitif dengan kekuatan kedaulatan agama Islam dan bangsa Melayu sebagai bangsa yang dominan, maka kalau terpengaruh sama nak menandatangani konvensyen tersebut ataupun menyertai konvensyen tersebut, maka tanpa disedari kesannya amat besar kepada agama dan bangsa. Dia kesan dia apa dia? Kalau kita negara Malaysia ni ketua agama raja-raja Melayu. Tapi kalau terperangkap dengan ISET ni, jadi hak dia nak buat ni, jawab dia raja-raja Melayu hilang kekebalan. Tidak lagi bertaraf ketua agama dalam negara. Yang kedua, akan berlakunya agama rasmi sebagai agama persekutuan tidak akan berlaku lagi. Di sana akan berlaku tuntutan hak sama rata. Ini bahaya. Bila sebut hak sama rata ni, jaga baik. Kononnya nak khabar ni rahmatan lil alamin. Ada seorang hamba Allah tu ditafsir kuat sangat rahmatan lil alamin. Sedap sangat, lebat sangat cakap bab rahmatan lil alamin. Tahu kala ke tak tahu bab rahmatan lil alamin. Kalau faham maksud ayat Allah dalam surah At-Taubah, wa ma arsalnaka, la surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allah Taala nyatakan apa dia? Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan membawa rahmat kepada seluruh alam. Apa rahmatnya? Nabi SAW berjaya menghapuskan diskriminasi kaum. Di mana? Di kota Mekah. Tapi Nabi dah ambil pendekatan macam Aisyah. Rahmatan lil alamin yang Nabi bawa apa dia? Nabi jadikan ad-din Islam itu sebagai agama rasmi yang menyatu padukan pelbagai kaum dan kabilah di kota Mekah. Jangan kita main tak sama rata agama lain sama nak dengan agama Islam. Tak betul lah. Dia kena faham situ. Orang kata, bagus kenyataan dia tu Ustaz, dia punya kandungan isi Aisyah ni. Dia nak menghapuskan semua bentuk diskriminasi kaum. Jaga baik. Ayat comel tapi makna di sebalik tabirnya begitu ada hidden agenda. Ada agenda yang tersembunyi. Macam kita ambil analogi mudah, zaman cerita hitam putih. Kalau tengok TV hitam putih, cerita-cerita Melayu cerita Melayu ni, mok-mok kita, tuk-tuk kita tengok, watak ni misal cekok gini, muka bengi, watak jahat dah ni. Dah tengok habis cerita, sah dah watak jahat sampai ke sudah dah. Pelakon jenis juru skema, tak nampak muka bengi baik lembut, dia nampak muka tu sah ni hero penyelamat. Maka tu mak kita kata apa dia? Dah tengok cerita habis, cerita ni tahu dah ending, end of the story ni. Dah. Itu cerita zaman hitam putih. Zaman cerita colourful ni, zaman moden ni, bila tengok watak tu jahat, dah semestinya jahat. Silap bulan, the end of story apa berlaku? Dia hero, mungkin penyelamat. Dan watak muka dia baik, juru skema ni jangan kata dia baik. The end of story dia bapak pengak jahat. Dah. Kan? Maka begitulah maksud ayat ni dalam clause dalam Aisyah ni, itulah dia.
Jangan buat tak sedar diri. Kita mari menumpang rumah orang, tiba-tiba nak mari lebih hak kita banding tuan rumah. Malu ke tak malu muka orang kata? Tak malulah. Kita tumpang rumah fulan bin fulan, tiba-tiba kita minta lebih hak sama rata dengan hak tuan rumah. Kita tumpang ni. Kalau faham ayat tu tak apa. Sedangkan Nabi sendiri pun, bagaimana Nabi menghapuskan jahiliah? Bila Nabi sebut dalam pelantikan ketua pemimpin dalam tanah Arab, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin mestilah daripada kalangan Quraisy. Kenapa Nabi sebut Quraisy? Sebab Quraisy kabilah yang dominan di kota Mekah. Bila sebut kabilah dominan, maknanya ibarat bangsa yang dominan. Itu maksud dia. Macam kita di Malaysia lah, Melayu ni dominan. Dan kita yang asal duduk sini, apa mari tiba-tiba nak usik hak sama rata ni? Tak dapat tidak, saya kena sebut lah. Orang nak marah, tak marah nombor dua kira. Ada aku kisah. Yang penting kita ni biar kenal sejarah, tahu sejarah hidup kita. Kebangkitan berlaku di mana? Di Pasir Salak. Yang menentang usaha untuk apa dia? Nak menjajah negara ni. Siapa yang memperjuangkannya? Orang asal, orang Melayu. Kena faham. Yang masalah hari ni jadi balik kok. Itu yang pening tu. Kena pula kita diperbodohkan dengan fakta-fakta yang banyak keliru, yang dicanangkan pula oleh siapa dia? Anak bangsa kita sendiri yang mengaku Islam, bahkan dinobatkan golongan cerdik pandai, doktor, PhD, falsafah. Ini saya kata kepala sampah ni, pokok ni. Ini masalah. Maka kalau agama rasmi cuba digaguh-gugat sebagai agama rasmi dalam negara ini, Islam cuba dinyahkan, maka jangan main-main dengan sarang terbuang. Itu saja. Nabi pun bawa rahmatan lil alamin di Mekah dengan apa? Dengan Islam. Nabi pacak Islam. Takkan kita nak cabut Islam sebagai agama rasmi? Maka saya sengaja buat tubik ni supaya kita memikir dan muhasabah, tak tangan dahi main ni nengung molek. Apa nak jadi anak cucu cicit kita pada masa akan datang kalau kita tidur dalam cahaya yang terang? Maka kalau kita tanpa sedari, itulah kita sedang melakukan dosa juga kepada apa dia? Kepada anak bangsa dan juga agama kita sendiri. Jangan ingat kita tu tak apalah ustaz, hamba boleh pergi ulang alik surah Sajid sudah dah, tanda cukup amalan hamba nak jumpa dengan Allah esok. Jangan rasa zon selesa dengan apa yang kamu buat tu. Tanpa kamu sedari, sedang kamu ni kapasiti boleh pergi jauh lagi untuk apa dia? Sama-sama bangkit menjaga kedaulatan dan memartabatkan agama bersama dengan kepimpinan ulama, bersama dengan orang-orang yang beriman yang benar menegakkan kebenaran. Tiba-tiba kamu memencilkan diri. Jangan rasa zon selesa dengan cukup amalan kamu berulang alik masjid dan surau, tapi kamu gagal untuk melaksanakan tanggungjawab ibadah umum kamu sebagai khalifah iqamatuddin wa siyasatud dunia. Menegakkan dan meninggikan agama Allah mengatasi segala-galanya. Ini peranan kita semua, tanggungjawab kita semua. Sudah cukuplah kita ditakut yang lama. Tiap-tiap tahun kita ni duk sambut maulud Nabi. Setiap bulan Rabiul Awal sambut maulud Nabi. Lepas tu berarah akad spanduk macam-macam tema. Macam-macam tema yang menarik dah ni. Tapi alih-alih busuk kohong juga, kita jadi peruntuh kepada agama dan kedaulatan agama. Malu tak kita ni? Ulang benda nyakit otula je. Sebab tu kita kena buat satu perubahan. Kita kena bina new culture, budaya baru apa dia? Yang sudah lama Nabi canangkan tapi kita mengabaikan. Kita tak beramal dengan Islam yang sebenar.
Integriti jauh kita berbanding dengan negara-negara yang membangun, yang di kalangan bukan Islam. Dari sudut disiplin, jauh kita nak berlawan dengan negara-negara membangun di kalangan bukan negara Islam. Nak banding dari sudut kebersihan pun sama, kita jauh ke belakang nak dibandingkan dengan negara-negara yang bukan Islam, yang membangun. Kita mendabik dada kita Islam, kita mendabik dada kita ni bertuhankan Allah. Tapi kenapa kita tengok-tengok, jika kita jadi satu helikopter view, tengok-tengok kita orang Islam paling dok rock ceton, orang tahu kata. Ini masalah. Maka sebab tu kita kena bina semula kekuatan. Kekuatan umat, supaya di sana adanya suatu nilai izzah, kemuliaan. Bagaimana Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, walaupun Nabi telah wafat, lepas tu disambung oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam tempoh 2 tahun lebih. Kemudian Sayyidina Umar menyambung legasi apa yang dibentuk oleh Nabi SAW yang tak pernah berubah. Dia punya roadmap dia punya lakaran perjuangannya dan juga tanggungjawab amanah yang ditetapkan Allah. Akhirnya apa yang Nabi SAW canangkan kepada para sahabat dan orang Islam, bahawa Rom akan tumbang, Parsi akan tumbang, dan ia menjadi realiti di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang membawa kekuatan itu? Orang Islam berpegang kepada prinsip. Orang Islam berpegang teguh dengan nilai akidah dan tauhidnya. Tidak tunduk kepada kebatilan, tidak tunduk kepada kemungkaran, berkata benar walaupun pahit, bertindak benar walaupun ia satu benda yang mungkin menjadi risiko ke atas diri dia. Sehingga akhirnya Sayyidina Umar melakukan satu pidato yang bernas. Itu pun sebab diberi peluang penghormatan oleh siapa dia? Rom Byzantine. Rom menyerahkan Baitul Maqdis kepada kerajaan Islam di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dijemput datang daripada Madinah. Bukan hanya dijemput datang, di samping diberi penghormatan untuk berucap. Maka Sayyidina Umar berucap apa yang bernas daripada mulut beliau, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma nabtaghil izza bighairi ma azzanallah azallanallah. Kita semua umat Allah muliakan kita dengan nikmat Islam. Kita beramal dengan Islam, kita memperkasa dan memartabatkan Islam, kita memperteguhkan segala perintah Allah dan Rasul, maka Allah angkat darjat kemuliaan kepada kita. Dan sesiapa yang mencari kemuliaan lain selain pada Islam, Allah akan hinakan mereka. Dan memang terbukti hari ini, bila umat Islam tak percaya, tak yakin Islam sebagai jalan penyelesaian, sebaliknya mereka menjadi pok turuk kepada musuh-musuh Allah dan kafir harbi yang menentang agama Allah, akhirnya dilanda kehinaan. Kita dalam ancaman dan umpama telur di hujung tanduk. Ini masalah kita. Maka jika kita tidak lagi sedar akan hakikat tersebut, kita masih alpa dan leka, tanpa kita sedari kita sedang berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dosa. Maka sebab itu penting ilmu, penting mentadabbur ayat-ayat Allah, tafsir-tafsir ayat Al-Quran. Inilah dia. Untuk apa? Reflect. Kita memantulkan diri kita ni dengan suatu teguran, supaya kita ni berusaha jadi orang Islam yang beriman. Hari ini lebih baik daripada hari semalam, hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu mesej dia. Maka sebab itulah, begitulah konsep taubat yang dikatakan, yang dinyatakan Allah pada ayat ini, supaya apa dia? Orang-orang yang beriman senantiasa dalam radar dia, dalam sedar, dalam keadaan tidak melakukan kesilapan, di samping tidak mengulangi perkara kesilapan yang sama. Supaya senantiasa bertaubat dan senantiasa dalam momentum bersedia bekalan amal untuk dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sehingga Allah Ta'ala menempelak orang-orang yang kekal melakukan dosa tadi. Apa dia? Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Orang-orang yang demikian, kami telah sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Kalau kita kekal dalam keadaan kita gagal mengubah keadaan kita ni daripada dosa kepada kebaikan,
maka senantiasa kekal dengan dosa, maka Tuhan kata apa dia? Mereka itulah orang-orang yang disediakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Wal ayazubillah, minta jauhlah kita termasuk kalangan orang yang demikian. Sebaliknya kita menjadi orang-orang yang beriman, yang sedar dan peka akan perkara dan suasana perkembangan semasa, supaya kita dalam keadaan kita golongan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Maka mari dan 2 ayat saja minta maaf. Dia dah mari syekh lain ni tak boleh lah. Ayat yang ketiga seterusnya kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Sebab kita dah masuk isyak. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.